Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 untuk membuat pembentangan berkenaan dengan program yang akan kita lakukan. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Arif bin Muhammad Philip Lim. Nombor matrik 283435. Nama saya Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Zakwan bin Sezeli, nombor matrik 282269. Selamat sejahtera, nama saya Bersumi Selvan, nama matrik saya ialah 282593. Okey. So, kita akan membentangkan kertas kerja berkenaan dengan program yang akan kami lakukan, iaitu program dadah musuh utama kita. Okey, Yoga boleh next? Okey. Di sini dapat kita lihat poster webinar berkenaan dengan program yang akan kita lakukan, iaitu kita akan membuat program secara live di Facebook untuk webinar ini, dan program ini terbuka kepada golongan belia lah, tumpuan kita, dan kita mempunyai menjemput penceramah lah. Di situ kita dapat lihat dah poster yang kita siapkan untuk program webinar ini. So saya akan membentangkan selanjutnya dengan slide yang seterusnya. Okey, di sini kita dapat lihat ini adalah ahli kita punya grup, terdiri daripada Arif, Zakwan dan Yoga. So, okey, program yang kami rancang bertujuan untuk memberi kesedaran. Yoga boleh next sekejap? Okey. Program yang kita rancang ni adalah untuk memberi kesedaran dan mendidik golongan belia untuk memahami punca bahaya dan kesan terhadap dadah. Pelaksanaan program ini melibatkan 3 orang ahli kumpulan dan juga menerima bantuan dari unit perkhidmatan kaunseling, agensi anti dadah negeri Kedah dan kerjasama dari unit narkotik IPD Kubang Pasu di Tera Kedah. Aktiviti kemasyarakatan ini bertujuan untuk memberi kesedaran awal kepada golongan belia bahawasanya dadah itu adalah musuh utama kita. Program ini turut disertai seorang penceramah yang dijemput khas dari agensi anti dadah Kedah, iaitu Encik Anwar bin Maidin selaku pegawai AADK Negeri Kedah. Jadi kita menjemput Encik Anwar untuk memberi ceramah sempena program kita lah. So, dadah yang semakin rancak di pesada dunia kini lebih hebat dari masa ke semasa. Seperti kita tahu, kadar jualan semakin meningkat dan kadar pengguna dadah juga tidak berkurangan. Walaupun dunia kita dikejutkan dengan wabak COVID-19 yang mengakibatkan segala pergerakan terbatas. Program ini diusahakan bersama pelajar dari PACE UUM dengan kerjasama unit perkhidmatan kaunseling, agensi anti dadah negeri Kedah dan juga unit narkotik Ibu Pejabat Daerah Kubang Pasu. Okay, Yoga boleh next? Okay. Saya akan share berkenaan dengan tujuan program yang kita akan lakukan ini. Yang pertama itu memahami punca yang mendorong untuk mengambil dadah. So, kita kena bagi golongan belia ni faham dan memahami segala punca yang mendorong untuk mengambil dadah ni, dan memahami kaitan tahap kesihatan diri, tahap kesan mengambil dadah ni. Di mana kesan-kesan yang mengambil dadah kepada terhadap kesihatan diri kita lah. Mengenai pasti mereka yang berisiko mengambil dadah, dan kita akan memahami kesan dadah kepada individu, masyarakat dan negara. Dan seterusnya mengetahui bantuan yang boleh diberikan kepada individu yang terlibat dalam pengambilan dadah. Seterusnya mengenai pasti saluran dan talian bantuan profesional bagi mangsa dadah. Dan seterusnya mengubah persepsi negatif masyarakat terhadap bekas mangsa dadah, memupuk sikap prihatin terhadap mangsa dadah dan masyarakat amnya. Okey, seterusnya. Okey. Untuk maklumat umum berkenaan dengan program yang akan kita lakukan ini,
untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan tentang pengetahuan kesan keburukan dadah. Di mana kita akan share tentang keburukan lah. Di mana dadah itu yang kita tahu memang sememangnya memang adalah perosak kepada masyarakat kita di masa sekarang lah. Dan dadah ni juga bukan di peringkat sekarang ni. Dah ada lama dah. Cuma di masa sekarang ni di mana golongan belia kita pun semakin aktif dengan dadah ni. Dan maklumat umum yang kita akan kongsikan adalah memupuk semangat semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama bagi mencegah dari pengambilan dadah. Dan seterusnya mengenai pasti tanda-tanda individu terjebak dalam dunia dadah agar melakukan laporan kepada pihak yang berkenaan. Kerana sesetengah individu ataupun masyarakat yang tak tahu nak laporkan ke mana berkenaan dengan dadah ni. Jadi yang seterusnya kita nak menyelesaikan masalah terhadap isu dadah ni lah. Dan maklumat teknikal, kita akan kongsikan maklumat teknikal dan memberikan pendedahan maklumat kepada golongan belia dan masyarakat cara untuk membantu individu yang terlibat dalam masalah dadah ini. Okay, Yoga, you boleh next. Jadi matlamat pelaksanaan. Okay, memahami pentingnya untuk menangani masalah dan kesan dadah dalam kehidupan diri dan masyarakat kita. Okay, program yang akan diberikan khas kepada golongan belia ini juga dapat diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Bukan kata golongan belia saja yang kita buat untuk program ini, tapi kita fokus khas kepada golongan belia, tapi ia terbuka kepada setiap golongan masyarakat yang meningkatkan semangat golongan belia untuk menjalani kehidupan lebih sihat dan baik. Jadi untuk menjadi warga negara yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Dan seterusnya memupuk semangat hidup bersama dalam satu komuniti tanpa mengira bangsa, agama dan kepercayaan dan ideologi. Okey, yang terakhir yang saya akan kongsikan adalah skop. Bidang tumpuan program ini adalah memberi kesedaran dari peringkat akar umbi kepada semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan belia. Maksudnya mengadakan sesi soal jawab berkenaan masalah yang dihadapi oleh golongan belia yang mengakibatkan terjebak dalam dadah. Kadang-kadang kita tak dapat berpeluang lah untuk berjumpa dengan golongan belia ataupun golongan yang terjebak dengan dadah ni. Jadi kita buka peluang untuk mereka join dan boleh tanya di ruangan komen di live Facebook sebarang pertanyaan. Okey, untuk mengadakan perbincangan berkenaan masalah dan kesan keburukan dadah. So kita akan berbincang juga berkenaan dengan masalah dan keburukan, dan yang terakhir memberi pencerahan berkenaan punca kesan masalah atau isu yang timbul serta cara mengatasinya. Okay, so apa yang akan dikongsikan oleh penceramah kita dia yang memang khas daripada AADK yang kita jemput. Beliau memang sangat hebat dan sangat berpengalaman dalam dunia dadah ini. Bukannya beliau hebat menjual ataupun mengambil dadah, tapi dalam mengatasi masalah di dalam dunia dadah. Jadi itu saja yang diberikan daripada saya. Jadi saya akan paskan kepada rakan saya seterusnya, Cik Yoga, untuk pembentangan beliau. Terima kasih. Yoga, you mute Yoga. Okay, sorry ya. Okay, sekarang tengok pada bahagian puncak maklumat. Puncak maklumat ialah sasaran penjual dadah terhadap golongan belia masa kini. Sangat mudah untuk dilibatkan diri, tambahan pula di waktu pandemik COVID-19. Yang kedua punca adalah kes dadah meningkatkan akibat masalah ahli keluarga yang bermasalah atau ibu bapa tidak memberi prihatin terhadap anak-anak. Yang ketiga, golongan belia mudah untuk terpengaruh oleh rakan sebaya. Yang keempat, kes peringkat dadah terhadap golongan belia yang terjadi kini. Okey, sekarang tengok pada butiran program. Okey, tarikh dan hari pelaksanaan. Kami
pilih tarikh 15 Februari 2022, hari Sabtu. Masa pelaksanaan 8 malam hingga pukul 8.15 malam. Kaedah pelaksanaan, kami memilih aplikasi Facebook Live. Penceramah Encik Anwar bin Maidin, Pegawai Kaunseling AADK Negeri Kedah, ASP Aidin bin Kodin, Pegawai Polisi Bahagian Narkotik IPD Daerah Gubang Palsi. Okey, sekarang tengok justifikasi pemilihan aplikasi atas talian yang digunakan. Tujuan utama kami pilih webinar ialah membentangkan topik yang menarik kami dengan relevan dan bermaklumat kepada kalangan belia. Kami pilih aplikasi Facebook Live untuk mengongsikan maklumat kami kepada golongan belia di Malaysia. Kemajuan teknologi masa sekarang menyampaikan maklumat atas talian dengan lebih mudah dan lebih pantas. Webinar kumpulan atau halaman kita terus dari antara muka live atas talian akaun Facebook. So kami pilih aplikasi Facebook. Para penonton dapat faedah menghadiri webinar ini untuk menambahkan pengetahuan, menambahkan kemahiran dari webinar ini. Tambahan pula, video Facebook siaran langsung mendapat 6 kali lebih interaksi daripada video biasa. So kami pilih aplikasi Facebook Live. Oleh itu, aplikasi Facebook atas talian melancarkan program kami dengan lebih mudah dan juga menyampaikan maklumat dari penceramah kepada kalangan belia di negara kita. Itu saja daripada I. Sekarang I pass slide dekat Encik Zakwan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua-dua rakan saya. Di sini saya akan menerangkan dan membentangkan berkaitan dengan program. Salah satu yang akan dibentangkan adalah tentatif program yang telah kami rangka. Program dadah musuh utama kita. Program ini akan dilaksanakan pada 15 Februari 2022 iaitu bersamaan dengan hari Sabtu. Masa yang akan diambil adalah pada pukul 8 malam sehingga 8.30 malam bagi sesi pendaftaran peserta program. Bermula pada 8.30 malam sehingga 8.40 malam, kita akan memulakan program dan didahului oleh ucapan perasmian program anti dadah tersebut. Pada 8.40 malam sehingga 9.30 malam, kita akan memberi slot tersebut kepada para moderator serta tetamu jemputan kita untuk menyatakan kata-kata haluan oleh pengarah program dan juga oleh kata-kata haluan oleh semua ahli panel yang dijemput, iaitu Encik Anwar bin Maidin, Pegawai Kaunseling ADK Negeri Kedah, Tuan ASP Adin bin Kodin, Pegawai Polis Bahagian Narkotik IPD Daerah Kubang Pasu. Seterusnya mereka akan meneruskan slot tersebut bersama moderator yang ada sehingga jam 9.30 malam. Tepat jam 9.30 malam sehingga 9.40 malam, kita akan membuka satu sesi bual bicara tentang isu tersebut. Terdapat juga selepas itu pada 9.40 malam sehingga habis tamatnya program, kita akan membuka Q&A ataupun sesi soal jawab. Jadi para peserta dan tetamu jemputan boleh bersoal jawab sehingga program tamat. Program ini akan ditamatkan tepat jam 10.15 malam selepas ada ucapan penghulungan, penutup dan juga sedikit ulasan. Ini adalah berkaitan dengan tentatif program yang kami rancang. Okey, you boleh next ya juga. Okay, thank you. Okey, untuk anggaran perbelanjaan, sebenarnya bagi webinar ini kita tidak memerlukan perbelanjaan yang besar lah.
Okey, cuma kita akan mengambil sedikit kutipan daripada ahli yang menganjur, iaitu kami bertiga, 3 orang ahli sebanyak RM60 dan bersamaan dengan RM180. Okey, duit RM180 ni akan digunakan untuk perbelanjaan, untuk pembayaran honorium ataupun cenderahati kepada tetamu jemputan lah, iaitu Encik Anwar bin Maidin dan juga ataupun Tuan ASP Adin. Jadi hanya perbelanjaan untuk memberi cenderahati sajalah, tidak terlibat dengan perbelanjaan lain kerana ia adalah satu proses webinar. Okey, itu sebahagian anggaran perbelanjaan. You boleh next sekejap juga. Okey, bagi jawatankuasa pelaksana program tersebut, kami telah melantik penasihat, iaitu Major Puan Nurzilah binti Haji Aziz sebagai penasihat program. Pengarah program iaitu Muhammad Arif bin Muhammad Philip Lim. Timbalan pengarah Muhammad Zakwan bin Sezli, iaitu saya sendiri. Setiausaha Yoga Lakshmi Selvan, rakan saya di sana, dan bendahari juga Yoga Lakshmi Selvan. Okey, ini adalah jawatankuasa pelaksana bagi webinar yang kami rangka. Okey, next juga. Okey, saya akan membentangkan sedikit penutup lah selepas kita memberi makluman tentang webinar. Okey, tekanan dan ketidakpastian berkaitan COVID-19 yang berterusan telah menyebabkan peningkatan permintaan untuk perkhidmatan kesihatan mental di negara kita. Tapi keadaan seperti kebimbangan dan kemurungan bukanlah satu-satunya isu kesihatan mental yang dihadapi oleh orang ramai. Pakar mengatakan penyalahgunaan dadah semakin meningkat. Program anti dadah memberi amaran agar tidak menggabungkan semua peningkatan penggunaan dadah secara langsung dengan COVID-19. Sebagai contoh, peralihan dalam ketersediaan dadah juga mungkin dipersalahkan untuk peningkatan kematian penggunaan opiat haram. Jika heroin tidak mudah diakses ataupun dadah tidak mudah diakses, seseorang mungkin mengambil fentanyl yang lebih kuat. Tetapi pakar bersetuju berdasarkan penyelidikan dan pemerhatian klinikal bahawa strain berkaitan pandemik daripada tekanan ekonomi dan kesunyian kepada kebimbangan umum tentang virus merupakan pemacu utama peningkatan berkaitan dadah. Kesan wabak COVID-19 merangkumi pelbagai dimensi, termasuk ekonomi serta kesihatan dan kebajikan. Program anti dadah ini diharap dapat memupuk pemahaman yang lebih baik tentang tingkah laku penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia di negara kita dan membentuk masyarakat yang lebih penyayang dan terdidik dan dapat menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, iaitu khususnya bagi belia-belia yang telah terjebak dengan dadah. Kerjasama dan sokongan yang tidak terhingga diucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dan juga yang telah menjayakan program ini. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dan juga kepada semua yang telah mengambil bahagian dalam program tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih kepada kawan rakan seperjuangan saya, Yoga dan juga Zakwan. Dengan ini kami mengakhiri kami punya pembentangan tugasan untuk kita punya subjek WKMB 2 ni. Jadi itu sahaja daripada kami. So kita akan jumpa seterusnya pada hari pembentangan lah. Okey. Dengan itu saya akan mengakhiri kita punya pertemuan pada malam ni. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.